الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baca itu Allah 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 ma lana maulan siwa Allah Allah مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شهيد لي بافتقاري فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي
وخضوعي وانكساري. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. لم أزل بالباب واقف أرحمن بوقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي. ولحسن الظن ألازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأره سري وقلبي من لظاها والشواظي. في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. الله 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 الله، ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wasallam ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Kita baca buku Pak Sumit kita sampai muka surat 23. Kita baca buku-buku tulisan pada wali-wali Allah ni. Kita di samping kita nak pelajari, kita nak tengok dia punya konsep fikiran mereka, cara pandangan mereka, apa yang menjadi minat mereka, apa yang tersentuh hati mereka sehingga mereka tukil dan mereka tulis. Itulah orang-orang istimewa Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak pandang apa yang kita pandang, dan dia pandang apa yang kita pandang tak dengan cara apa yang kita pandang. Kemudian kesan apa yang dipandang pulaknya lain pulaknya lagi. Jadi kita bukan macam mereka. Tapi kalau kita baca kitab mereka, kita boleh menyelami hati mereka. Begini rupanya cara mereka punya pandang. Begini mereka punya cara konsep. Manalah tidak mereka, Allah Ta'ala memelihara mereka. Dan setelah Allah Ta'ala memelihara mereka, Allah anugerahi mereka. Kerana mereka lah orang-orang yang layak diberi futuh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga dapat memahami begini. Inilah karamah-karamah sejati. Kalau setakat karamah boleh jalan atas air, karamah boleh terbang, itu karamah juga. Tetapi
itu bukan yang terpaling istimewa. Karamah yang lebih istimewa adalah karamah berbentuk kerohanian, pemahaman, kesedaran, keimanan, ketakwaan. Semua yang perkara-perkara dalam kerohanian itu karamah yang itu tak boleh. Kalau karamah yang kita katakan pelik-pelik itu tadi, boleh jadi orang tukang sihir pun boleh buat. Orang istidraj, musuh Allah pun boleh dapat. Tetapi karamah bentuk kerohanian yang kemuncaknya ialah keimanan, itu tidak Allah Ta'ala berikan kecuali hanya pada kekasih-kekasihnya saja. Orang ahli-ahli sihir tak boleh tipu, dan istidraj pun tak dapat begitu. Ya, tak dapat begitu. Jadi orang-orang begini semua tu dengan hatinya tu tinggi. Sebab itu kita tak nampak. Kalau akhir zaman nanti wali-wali Allah Ta'ala akan bukan masih ada, makin ada. Macam mana mereka? Kenapa kita tak nampak? Bukan jenis yang macam kita nampak. Sekarang mereka masih terlindung, masih dalam rohani mereka. Nanti satu hari Allah Ta'ala akan keluarkan mereka. Kita nampaklah siapa orang-orang istimewa ini. Mahsyar confirm nampak. Barzah confirm nampak. Rupanya fulan wali, rupanya yang nama wali besar, rupanya. Baru kita tahu, aku tahu dulu aku duduk sama engkau, aku tahu dulu aku belajar sama engkau. Maka surat 23 sampai peranggan 3 perkara. Tidak ada cara untuk memperbaikinya. Orang fakir yang dicampuri dengan sifat malas, ini susah. Dan miskin, pemalas pula. Macam mana nak bilang? Kita bilang buat ini, tak nak. Buat ini, malas, lemah, lembik. Alamak, susahnya. Semua asyik keterhalangan saja. Kalau orang rajin, dia pandai cari usaha jalan apa semua. Dahlah dia fakir miskin. Dibukakan jalan, tak nak pulaknya. Ada orang sanggup minta sedekah. Pagi sampai ke petang, datang minta sedekah. Di salah satu tempat. Kita nak kasih modal lah. Kita bilang, masjid boleh kasih modal. Awak bikin ipok-ipok ke apa, atau kedai-kedai ke apa. Paling tidak tu halal. Itu halal. Dan boleh meminta-minta sedangkan ada boleh mampu usaha haram. Ya? Haram. Jadi kita bilang kita kasihkan modal. Macam mana susah gini. Jadi dia datang duduk kat tepi masjid dari pagi sampai petang tu dan maruah dia jatuh dan haram dia minta-minta, itu pada dia lebih ringan rupanya. Daripada dia buat epok-epok dia meniaga. Kita bilang kita kasih modal lah, kata ke masjid kasih danakan. Tak nak, mati-mati tak nak. Bergantung sekali, bergantung semua tu. Umpamanya kita bilang usaha. Kita kesempitan rezeki dari Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala nak uji kesanggupan kita. Kita belajar menjahit umpamanya. Dah, macam mana aku nak menjahit? Macam mana aku nak menjahit? Gunting aku rosak. Rosak pakai pisau. Umpamanya ya. Pakai pisau. Masak. Kita bilang masak. Kasih masak. Bikin jualan. Lontong ke apa semua. Macam mana dapur gas saya rosak? Pakai kayu api. Tak boleh ini, tak boleh ini. Jalan senantiasa ada. Jadi, paling susah. 3 perkara yang tidak ada cara untuk memperbaikinya. Dahlah fakir, pemalas. Nak dapat? Allah. Yang kedua, permusuhan yang dicampuri dengan hasad. Itu tak boleh. Itu pun Imam Ghazali bilang, kalau kita nak nasihatkan orang, tetapi rupanya dia punya anti dengan kita itu adalah kerana hasad. Itu tak boleh. Kalau kita ada perselisihan dengan orang, kita bilang begini, dia bilang begini. Boleh cari jalan tengahnya. Tetapi kalau dia punya selisih dengan kita kelantaran hasad, dah tak boleh tidak. Apa kau kemukakan dengan dia, semua tu jadi benci belaka pada dia. Na'udzubillah, dengan orang gini baik jangan dijelas-jelaskan. Nanti kerana dia anti sama kita, ayat Quran yang dia attack. Dalil Nabi yang diubahkan. Bukan begini saudara, pahaman begini. Kan bukan ada dalil gini. Bukan. Allah. Yang dibukankan itu ayat Quran. Yang dinafikan itu adalah hadis Nabi SAW. Orang gini sudahlah apa nak buat. Bermakna tak rezeki kita nak berapat dengan dia. Dan tak rezeki dia nak rapat dengan kita. Permusuhan yang dengan dengki. Tak boleh. Apa kau bikin, dia tidak lagi nak tikam kau lebih dahsyat lagi. Biarkan sudah. Istilahnya dia apa? Dimain KY. Yang ketiga, penyakit yang diiringi dengan tua. Ni tak boleh. Kalau kita dah tua, kalau masih muda ya, sakit, boleh recover tau. Sakit mata ke, sakit tengkuk ke, sakit apa ke, boleh recover, boleh kembali pulih. Macam mana? Dah boleh kerja. Kejap lagi 1-2 bulan dah macam orang biasa dah macam tak macam dia sakit pula. Dulu pernah sakit gini dia.
Tapi kalau orang tua, sakitnya sikit, teruknya banyak. Lepas tu tak kembali pulih. Tak boleh kembali pulih. Macam mana sekalipun tak boleh kembali pulih. Matanya katarak, operation, tak ada mana lebih terang daripada sebelum operation. Walaupun selaputnya dah dibuka. Walaupun kelabu asapnya dah tak ada, tapi matanya lemah. Lutut, berapa banyak orang operasi lutut pasal tak boleh bengkok, makin operasi makin tak boleh jongkok. Begitu ya. Lagi, akhir dia punya lutut. Apa pun, kalau sakit diiringi oleh tua, sudahlah. Sebab itu orang tua kalau nak repair jangan sangat-sangat lah. Nak repair jangan sangat, sikit lebih kurang kau boleh bergerak, kau boleh pakai anggota kau tu, sudahlah. Jangan nak kembalikan pulih sebagaimana biasa, susah. Tak boleh. Tak boleh ya, nanti tak dapat. Kalau boleh lah, umpamanya lah, ada satu hospital yang buka, hospital pulih kembali muda, umpamanya lah ya. Kau masuk ke repair ujung rambut, ujung kaki, hari-hari dia kasih makan vitamin selama 18 hari ke gitu, rambut kembali hitam, lebat, kening bukan balik semula, kulit jadi tegang, semua sendi-sendi semua. Lepas keluar macam orang muda. Cek dia punya buah pinggang okey, jantung okey, lutut okey, terus main takraw. Umpamanya lah, bagus kalau ada umpamanya hospital macam gitu, kalau ada. Ya tak ada ya. Kalau ada sekalipun, ajal boleh dianjak tak? Sekarang saya sudah kembali muda. Tengok gambar saya dengan umur saya 25 tahun. Sama tak? Balik muda. Kalau ada hospital yang begitu sekalipun, segala sendi boleh balik, kulit boleh tegang semua. Kalau ada sekalipun, ajal boleh dianjak tak? Tak boleh dianjak. Jadi tuanya kita tu, sakitnya kita itu adalah satu nikmat. Mengiringi kita untuk tahap berikut sampai tahap kita habis. Jadi gitu. Jadi kalau orang dah separuh-separuh umur macam kita ya, kalau dapat sakit ke apa tu, itu merupakan ringtone daripada Allah Ta'ala. Tring, 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 tring. Apa mesejnya? Ya Allah, ajalmu dah dekat. Apa mesejnya? Duniamu kamu kena kurangi. Apa mesejnya? Dengan keterbatasanmu ini, kau gunakan, kau maksimiskan untuk benda yang manfaat lagi. Tenagamu dah tak boleh untuk dunia lagi. Tak kuat. Ya pakai untuk baca Quran masih boleh tak? Masih boleh. Pakai. Sebelum masih lemah lagi. Untuk kuliah masih boleh tak? Pakai. Begitu ya. Jadi apa penyakit yang diiringi dengan tua, tak boleh diperbaiki lagi. Muda masih boleh. Masih muda. Kalau tua, jangan penyakit yang diiringi dengan tua. Sihat yang diiringi dengan tua pun susah. Sihat yang diiringi dengan tua pun susah. Apalagi penyakit yang diiringi dengan orang tua. Di sini mafhumnya. Kalau dah tak boleh diperbaiki lagi, ya apa? Live with it. Reda. As it is. Begitulah. Dengan rabun bacalah. Dulu kalau kau baca boleh sekali duduk kau baca dapat berapa surat muka surat Quran. Kali ini matamu dah kurang dapat baca 3. Ya cukuplah. Dulu kalau dengan tenagamu kamu boleh pergi kuliah sana, pergi sini. Sekarang kurang. Ya, berapa adanya. Sebelum makin merosot lagi. Sebelum makin turun lagi. Baik. Dengan apa? Ini punya caranya ya. Ini semua benda-benda ni semua Pak Sumit sama ada daripada fikiran dia. Sama kadang-kadang rupanya ditukil daripada kitab. Pokoknya benda yang jadi minat dia, yang dia menjadi renungan dia. Subhanallah. Kalau kita jumpa dia pun kita tak dapat poin-poin gini berbual dengan dia. Tetapi dengan penulisan dia kita dapat tengok. Anggap ini macam kita bual dengan dia. Anggap ini macam kita bual dengan dia dan dia sedang berikan kita poin-poin ini sebagai nasihat ya. Dengan apa eloknya ilmu? Ada ilmu ya. Apa eloknya? Kalau tak ada ini, tak ada ilmu, tak ada elok. Walau ada ilmu pun jadinya tidak elok ya. Tidak elok ilmu melainkan dengan 3 perkara. Bersungguh-sungguh engkau menghafaz. Betul. Setakat belajar tak melekat tak guna. Hafaz tu maknanya pelihara. Pelihara hafal dengan bermakna bukan kau hafal poin-poinnya saja. Kalau dia bilang sembahyang ilmu sembahyang duha, kau pelihara duha tu. Bukan kau ingat sembahyang duha 8 rakaat, niat sembahyang duha begini-begini. Bukan setakat hafal itu saja. Hafal dengan memelihara.
keberhasilan ilmu itu. Memelihara, ya. Menghafalnya. Jadi kalau ilmu tak hafal, susah. Termasuk hafal matan-matannya sekalipun. Termasuk hafal-hafalnya begitu sekalipun. Siapa ya? Saya tak ingat ya. Dia balik daripada belajar dengan kau tak salah siapa dia jalani ke? Kitab-kitabnya banyak. Perompak nak curi semua. Kemudian bilang, kau nak ambil harta aku, ambil lah. Tapi kitab aku jangan ambil. Itu adalah ilmu aku. Dia bilang, kalau setakat ilmu dalam kitab aja, kalau ilmu dalam kitab saja, Ibn Battuta pun begitu. Dia rompak orang. Ya. Kalau setakat ilmu dalam kitab saja, maknanya bukan ilmu. Kitab hapus, kau dah hapus. Begitu. Dia tersedar, rupanya ilmu, hanya bukan hanya dalam kitab, mesti kena simpan dalam dada. Dalam dada begitu ya. Maka dihafalkan. Dihafalkan semua ilmunya begitu. Semua kena hafalkan ilmu yang ada tu hafalkan. Jadi hafal matannya juga, dan yang pentingnya lah hafal pelaksanaannya. Kedua, belajar apa yang engkau jahil. Ilmu menjadi elok kalau engkau belajar apa yang engkau jahil. Kalau engkau tak jahil, kalau engkau tidak elok ilmu melainkan dengan 3 perkara ya. Salah satunya belajar apa yang kau jahil, jadi eloklah. Kalau engkau tak tahu, engkau tak belajar, ya tak baik. Benda yang kau tak tahu kau belajar itu baik. Saya tak faham ini, saya tak faham ini. Paling kita tak faham apa akhirat. Paling kita tak faham apa kehidupan nasib kita selepas mati. Tak belajari, tak elok. Pelajari elok. Pelajari ilmu yang benda yang kita jahil. Macam-macam kita jahil. Macam mana kita nak tahu kita jahil? Kita belajar, nanti baru kita tahu. Ini aku tak tahu, ini tu nasib baik, aku datang. Nasib baik, aku belajar. Jadi aku tahu ya, jahil. Yang ketiga, menyebarkan apa yang kau tahu. Ilmu tidak akan jadi baik. Sebab itu ya, ilmu tu dituntutnya dengan amal. Amal dengan ilmu tu ada 2. Satu, kau mengamalkannya. Nombor 2, kau mengajarkannya. Jadi, asal ada berilmu saja, yang tu apa eloknya ilmu. Ilmu saja, dengan ada berilmu saja, engkau dah termasuk dalam kategori alim dalam bidang itu, walaupun 1 ayat. Maka dituntut 2. Satu, untuk mengamalkan ilmu itu. Apabila kau sudah ada berilmu saja, walau 1, engkau dah kira orang berilmu dalam bidang itu. Dan apabila engkau tidak pandai, jadilah engkau otomatik ulama' su'. Ulama' jahat. Tak mestinya didaftarkan yang nama ulama' tu, saya daftar persatuan ulama', saya daftar persatuan guru. Tak mestinya ya. Asal kau Allah dah berikan kau ilmu, dan tak semua orang Allah berikan kau ilmu, tak semua orang Allah berikan dia ilmu. Asal Allah dah berikan kau ilmu, dalam bidang itu walau 1 ayat, kau dikira alim dalam bidang itu. Dan ketika itu juga, sama ada kau jadi ulama' baik ataupun ulama' su'. Otomatik. Setiap yang memperoleh ilmu, otomatik boleh jadi orang baik ataupun boleh jadi ulama' su'. Ulama' su' yang pertama, dia tak mengamalkan ilmunya. Tahu sembahyang duha, tahu bab ikhlas, tahu bab silaturahmi, tahu bab husnuzan, tapi tak mengamalkan. Tak mengamalkan ilmu, otomatik jadi ulama' su'. Kedua, mengamalkan tapi tak mengajarkan, juga menjadi ulama' su'. Jadi kalau kita menyebarkan apa yang kita tahu, keluar daripada jadi ulama' su' selepas kita mengamalkannya. Kita dah amalkannya dan kita mengajarkannya, keluar daripada ulama' su'. Itu pun dah clear, belum lagi. Kau tahu 10, kau hanya sampaikan 1, belum cukup. Kau tahu 1, kau nak sampaikan 10 pun tak betul. Kau sampaikan ilmu tetapi hanya untuk menyedapkan dirimu. Untuk dapat income, untuk dapat pujian, ulama' su'. Dan yang ada orang mengajarkan ilmu hanya untuk menyedapkan hati orang saja. Dia tak begitu kisah dia dapat duit ke tak dapat duit, tapi hanya untuk suka orang punya favor pada diri dia. Orang minat dengan diri dia. Dia ajar yang manis-manis, yang sedap-sedap, yang membuat orang meremang bulu tengkuk, dia tak nak ajar. Yang buat orang ngeri, dia tak nak ajar. Apalagi yang membetulkan orang, apalagi mencongkel nanah orang, dia tak nak ajar. Takut orang tak suka dia. Dia menyembunyikan sesuatu. Ulama' su'. Orang yang twist and turnkan hukum Allah Ta'ala. Apa nak buat? Kita bukan hidup di Hadramut. Apa nak buat? Kita bukan hidup zaman 300 tahun dahulu. Apa nak buat? Jadi macam mana kita begini? Keadaan pun berubah.
Jadi hukum Tuhan kau pusingkan untuk menyesuaikan, bukan orang kau sesuaikan hukum Allah kau sesuaikan dengan orang, la maksud. Apalagi kalau dengan ilmunya tu buat dengki dengan orang lain. Apalagi dengan ilmunya tu untuk nak mengkafirkan orang lain. Itu semua ulama maksud. Semua tu ulama maksud ya. Apalagi orang yang kalau dengan ilmunya itu menjadi dia adalah orang yang paling ahli dalam Al-Quran. Dalam ulama maksud yang kita sebutkan tadi semua tu, paling tinggi punya jeleknya ialah di antara semua ulama maksud yang paling dahsyat sekali, yang paling mahir Al-Quran. Sepatutnya dengan mahir Al-Quran, kau faham maknanya, kau makin takut pada Allah Ta'ala, kau makin beramal, kau makin jujur. Tetapi dengan ilmu Al-Quran kau ahli, makin kau paling jahat, jadi jahat. Maka Allah kiranya kau dapat nur, kau dapat satu alat yang cukup paling bagus yang tak semua orang dapat, tapi kau sudah menyalahgunakannya. Menyalahgunakan pisau, tikam orang. Menyalahgunakan makanan, beracun orang. Menyalahgunakan Al-Quran untuk menyesatkan orang, paling dahsyat sekali. Jadi di kalangan ulama-ulama maksud yang kita bilang sekian berlindung takut ya. Berlindung takut. Dia kau tak ada daftar. Saya dah jadi ulama. Maka suk ke tidak? Asal kau dapat ilmu dalam bidang tu, kau dah ada bertanggungjawab. Ada bertanggungjawab untuk mengamalkannya dan untuk mengajarkannya. Kau silap, jatuh kau dalam ulama maksud. Jatuh kau dalam ulama maksud ya. Begitu. Jadi ilmu, asal ada ilmu saja dipertanggungjawabkan ya. Tak semua orang Taala berikan ilmu, maka bertanggungjawab. Kalau ulama maksud ini pernah Nabi Allah Daud, Allah Taala warningkan kepadanya. Dia tobat. Senang cakap, ajaran tak betul lah. Dia tobat, minta Nabi Daud recommend. Allah Ta'ala warning, wahai Daud, kalau setakat dosa dia, aku ampunkan. Betapa dengan hamba-hambaku yang diselewengkannya. Orang datang nak belajar agama tu, orang nak dekatkan diri pada Allah Ta'ala, kau jadikan dia angkuh. Orang nak belajar agama tau, kau buat dia dengan dia punya ilmu, dengan dia punya kesilapan semua, kau tak pandangkan dia. Kau hiburkan dia sahaja. Alamak, orang datang nak cari Allah tau, kau jadi datang orang jadi cari engkau pulaknya. Allah ya. Orang datang pasal nak insaf tau, tapi belajar dengan kau dia jadi berani dengan dunia, jadi berani dengan maksiat semua tu. Allah, semua tu ya, na'udzubillah min zalik. Jadi Allah Taala murka. Jadi ini tiga perkara yang ilmu tak menjadi selamat dengannya, sungguh-sungguh menghafalkan ilmu itu. Jadi orang bilang apa yang dia belajar semua tu diingat, apa yang dia belajar diingat. Subhanallah, setengah orang alim ya begitu ya. Teringat almarhum Habib Hamdillah Al-Jufri ya. Orang tanya, Ustaz macam mana kau boleh cakap 1 jam tu boleh non-stop? Kita kadang-kadang kan terkial-kial, tergagap-gagap. Dia bilang tu semua dengan rahmat Allah Ta'ala, berkat apa yang kami dah belajar dari kecil. Jadi apabila dia keluar, dia cakap satu keluar. Dia buat perkara ini, satu perkara dia ingat dia nak sentuh, maka keluar. Sedang dia keluar benda ni, dia diilhamkan perkara menyentuh perkara ni, keluar. Itu semua masuk dalam hafalan. Jadi bendanya tu bukan hafal. Point 1, 1 sekian. Point 2, sekian. Bukan setakat hafal begitu ya. Bukan hafal begitu. Bermakna ilmu tu dah jadi dalam darah daging dia. Tengok Habib Salim Syatiri. Kalau rumah kita ni sikitlah kitab. Rumah dia tu bukan wallpaper tau. Wallbook. Keliling kitab. Kitab kabeh. Ada orang tanya sama dia, Habib, ini kitab-kitabnya kau baca ke? Aib soalanmu. Kalau dah berlaku kau jangan tanya Habib baca. Habib hafal ke? Dan tidak sedikit kitab-kitab itu yang mereka hafal. Mereka tu Ihya Ulumuddin hafal, Riyadhus Shalihin hafal, Bukhari Muslim hafal. Allah, semuanya begitu. Dan tidak sedikit orang-orang Hadramaut tu Ihya Ulumuddin tu mereka hafal semua. Di antaranya Syekh Ahmad Al-Khatib Singapura tu. Murid baca kitab dia. Baca. Salah. Dia tak ada kitab depan dia. Baca lagi. Salah. Tengok kitab sebelah. Tu yang kitab sebelah hari ni. Rupanya yang kawan ni terbeli kitab printing Wahabi. Wahabi dia tak amanah. Dia suka sembunyikan dia jahat tau. Na'udzubillah, kalau Yahudi Nasrani mengubah kitab-kitab Allah ya. Wahabi kitab-kitab ulama kita diubah tau. Hati-hati beli kitab yang daripada production mereka. Kitab-kitab ulama mereka berubah tau. Kadang-kadang satu bab sekali dihilangkan. Kadang-kadang begitu. Kita tengok, Syekh Umar hafal ya. Bermakna misalnya tak boleh konon dengan dia. Tak boleh konon dengan dia semua begitu. Tu termasuk dalam hafalan. Sampai begitu sekali mereka punya hafalan ya. Sampai hafalan. Baik. Wahai anak Adam. Kalau kau bukan anak Adam tak payah kisah.
Anak Adam, kalau anak Adam kena kisah. Kalau kau anak bangau ke, anak tiong ke, kau tak payah kisah bab ni. Ini cakap anak Adam, aku anak bangau. Kau terbanglah ke mana-mana. Wahai anak Adam kena ambil perhatian. Wahai anak Adam, jagalah daripada perkara yang diharamkan Allah. Pasti kau menjadi abid. Betul ya. Kau takkan menjadi abid tu maknanya apa? Beribadat dengan ilmu. Maksud abid beribadat dengan ilmu dan ibadat yang hasil. Itu namanya ibadat. Kalau tak ada ilmu bukan abid. Kalau ada ilmu tapi ibadatnya tidak hasil, tidak abid juga. Tidak abid juga. Jadi ibadat dengan ilmu dan hasil. Kalau kau sembahyang duha, kau terpelihara satu hari. Kalau kau sembahyang witir, kau dapat connection dengan Allah Ta'ala pada malam hari. Itu namanya abid. Banyak ibadat tapi dengan maksiat tak akan jadi abid. Itu kita bilang ya, cemar. Ingat ke dalam Minhajul Abidin, Imam Ghazali bilang, walau amal tidak banyak tetapi bersih daripada dosa itu lebih berkesan mengubah kita daripada banyak amal tapi beriring dengan dosa. Yang buat kau pemalas, susah nak bangun tidur, susah lihat nak ibadat tu pasal kau buat maksiat lah. Digondeli hatimu, digayut akan gigihmu. Begitu, maksiatmu jangan kau tak sedar. Cuba kau kekang diri pada maksiat dan kau tengok macam-macam Allah undangmu. Majlis ini Allah undangmu, ilmu ini Allah Ta'ala hidang untukmu. Semua dapat semua itu. Kau tak rasa. Kau rasa? Okey, anak masih datang. Okey, anak masih sembahyang. Okey, cuba kau berhenti pada maksiat. Kau tengok, bertalam-talam Allah hidangkan untukmu. Terailah. Dan redalah dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadamu. Nescaya engkau menjadi orang yang kaya. Baik ya. Jaga diri pada maksiat, jadi abid. Reda dengan apa Allah Ta'ala beri, jadi kaya. Kalau tak reda, berapa banyak orang ada banglo, ada syarikat, ada apa semua. Tapi tak reda. Tengah malam, kulinya dah tidur, dia masih buka file, masih tender, masih cari itu. Kalah tender saja padahal duitnya dah berjuta. Syarikatnya lebih besar pada kita tak ada jual apa-apa pun. Dia bahan syarikat. Kiranya dia 10 kali ke 15 kali lebih kaya pada kita. Tetapi macam orang miskin, dia punya kerja itu kial-kial, malam pun tak tidur, siang pun berusaha tak begitu tu. Macam tak cukup saja. Tak cukup tu maknanya tak reda tau. Tak puas dengan apa Allah Ta'ala beri kau. Macam tak cukup juga. Apa yang Allah Ta'ala beri tu macam kurang Allah beri kau. Tu tak reda tu namanya. Cuba kau reda. Ayam. Dapat apa? Nari cuba kira niaga kita macam mana. Goreng pisang berapa laku. Cendol berapa laku. Alhamdulillah. Mari pergi kuliah. Itu tanda dia reda. Kalau tak reda tu bermakna dia hempas, pulas lagi, hempas lagi. Pun macam tak dapat. Tak reda, tak ada qanaah. Tak ada qanaah dalam dirinya. Kalau kau reda, maka timbul qanaah. Apabila qanaah, kayalah. Kalau kaya, ayamlah. Boleh duduk, boleh kuliah, boleh apa semua. Begitu. Kalau tidak reda, kaya orang miskin. Istilahnya apa? Kita selalu sebut apa? Kuli batak. Begitu ya. Batak yang bukan Islam lah. Betul, katanya orang kalau ambil kuli batak, dia punya rajin dia sangat-sangat. Pasal nak upah, nak apa semua. Malam pun dia sanggup kerja apa semua. Itu namanya kuli batak. Begitu ya. Kalau Jawa kontrak. Kalau kuli batak, Jawa kontrak. Jawa kontrak sembahyang. Apa semua kuli batak tak sembahyang. Ini sebab dia bukan Islam. Begitu ya. Dan perbaikilah pergaulanmu terhadap orang yang menggaulimu. Nescaya engkau akan menjadi selamat. Betul ya. Perbaiki pergaulan dengan orang yang menggaulimu. Nanti kau selamat. Kalau orang menggaulimu, tapi kau tak baik pergaulan dengan dia, tak selamat. Kadang-kadang kau musuhi dia. Kadang-kadang kau dimusuhi dia. Kadang-kadang kau dimusuhi dia. Tak bagus. Tapi kalau kau baikkan, orang Melayu bilang, musuh jangan dicari. Rezeki jangan ditolak. Musuh jangan dicari. Ya. Jadi, apa? Apa yang musuh jangan dicari apa? Berkawan apa? Adalah. Pokoknya musuh jangan dicari ya. Berkawan dengan boleh berkawan tapi musuh jangan dicari. Jadi kita berkawan dengan orang berpada-pada. Kawan kita, bergaul dengan dia berpada-pada. Jangan sampai jadi musuh. Berpada-pada, over friendly. Sampai kita dengan dia boleh macam-macam, dia dengan kita pun boleh macam-macam. Na'udzubillah. Ana tak makin musuh dengan dia. Ana makin akrab dengan dia.
Tapi persahabatan yang tak ada nilai. Persahabatan yang sama-sama lara rupanya. Sama ada kalau perkara baik, kau akan jadi renggang dengan dia. Ataupun perkara tak baik, kau akan jadi mesra dengan dia atas perkara tak baik. Itu maksudnya kau tidak menjaga pergaulan dengan dia. Ya. Dan gaulilah manusia seperti yang engkau suka mereka menggaulimu. Nescaya jadilah engkau orang yang adil. Begitu ya. Macam mana kita suka orang gauli kita? Orang tak kepo kita. Macam mana kita suka orang menggauli kita? Orang bantu kita. Macam mana kita suka orang menggauli kita? Silap kita dia tak nampak, tapi dia betulkan dengan cara yang lembut. Begitu ya, umpamanya ya. Macam mana kita suka orang menggauli kita? Salah kita pun dimaafkan. Begitulah kita buat dengan orang jadi adil. Bukan hanya kita hanya menerima daripada orang. Maklum, salah saya. Terima kesilapan saya. Tapi dengan orang semua tidak. Itu tidak adil. Kau sanggup menerima tapi kau tak sanggup memberi. Ya? Itu tidak adil. Istiqamah. Istiqamah adalah jalan yang permulaannya karamah, kemuliaan. Dan pertengahannya salamah. Dan akhirnya jannah. Betul ya? Istiqamah. Istiqamah stay on. Istiqamah itu bermakna stay on. Tetap. Itulah sebesar-besar karamah ialah istiqamah. Baik. Pertengahannya selamat. Orang yang tak istiqamah jatuh. Yang tak istiqamah terlepas. Yang tak istiqamah dia sangka dia dah naik, rupanya kawannya dah tinggi, dia masih di bawah. Yang tak istiqamah kawannya dah sampai, dia ingatkan dia sama dengan kawannya, rupanya kawannya dah ke mana-mana, dia entah apa dia buat pun tak tahulah. Orang tak istiqamah. Tapi jumpa kawannya dia rasa masih macam kawan dia saja. Cuba kau buka mata, kau tengok apa kawan kau capai. Cuba tengok hati kawanmu. Bukan hanya tengok zahir kawanmu. Zahir kawanmu masih duduk dengan anda. Anak ente anak. Jadi anda rasa anda tak ketinggalan dengan kawan-kawanmu. Cuba pandang hati kawanmu. Cuba pandang akal kawanmu. Cuba pandang insaf kawanmu. Cuba pandang nilai ilmu kawanmu. Berbeza. Jadi kalau anda tak istiqamah, jangan sangka anda boleh sama dengan kawan-kawan anda. You are left far behind. Your friends are all so far in front. Jadi kalau istiqamah, awalnya karamah ya. Awalnya karamah, dan karamah paling tinggi ialah istiqamah. Sebut tentang istiqamah, apa kita faham dengan istiqamah? Kalau setakat level macam kita, yang nama istiqamah tu bermaknanya tetap ya. Kalau sembahyang duha tak tinggal 3 tahun tak tinggal umpamanya. Kalau qabliyah ba'diyah tak tinggal semenjak dari kecil umpamanya. Kalau istiqamah kita ialah begini grafnya. Kalau tak istiqamah asyik jatuh, naik balik jatuh, kadang banyak jatuhnya, itu tak istiqamah namanya. Apalagi melorot, apalagi merosot, terus hilang, itu nama tak ada istiqamah. Kalau istiqamah orang awam macam kita ialah apa? Stay begini. Istiqamah orang soleh lain. Istiqamah wali-wali lain. Jadi yang kita dengar Abi Ali Habsyi semua mengatakan yang sebesar-besar karamah ialah istiqamah. Jahat lain daripada istiqamah kita. Istiqamah mereka macam mana ya? Kalau kita amalan kita gini, mereka gini. Naik, tambah. Tak nampaklah. Sembayangnya, kalau rakaatnya begitu saja, qabliyah ba'diyahnya tak ada nampak sampai tambah dari 100, besok 200. Bukan ibadat zahir lah, ibadat hati lah. Ibadat seru pada Allah, ibadat seram, ibadat gementar, ibadat harap, ibadat malu. Up. Ibadat mereka up. Grafnya begini. Pelas. Kau kan senang dia buat ini semua. Ujian mereka pun up juga. Kalau dulu yang datang setan kecil, sekarang dia datang setan besar. Dan nafsu mereka pun taklah kasih nafsu mereka naik tau. Orang alim ni jangan sangka mereka tak ada nafsu tau. Makin wali, makin nafsu dia tinggi pada kita tau. Kau sebut nafsu apa? Mereka punya nafsu lebih tinggi pada kita. Tapi mereka fight, mereka pun up. Amal mereka up. Mujahadah mereka up. Godaan mereka up. Semua up belaka. Dalam waktu yang sama, ketawaduan mereka, merasa hina mereka,
Merasa tak ada apa mereka, makin down. Aku makin jahat. Inni kuntu minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi Allahumma anta rabbi wa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa adika mastata'tu. Makin ngaku makin rendah. Itu istiqamah mereka. Dan kalau kita boleh naik, kalau boleh naiklah gradualnya pun dalam tempoh yang lama baru naik. Dari umur 20 sampai 60 baru naik sikit. Mereka umur 30 dah. Graf mereka so steep up. Imam Syafi'i meninggal 54. Tapi dia punya ketakwaan, dia punya ibadat macam orang umur 154 pun lebih lagi tinggi dia. High up. Imam Nawawi 46. Dah sampai makam yang begitu punya tinggi. Bermakna dia punya so high up. 46, 54, yang ada 100, yang ada berapa. Mereka dalam tempoh yang sebegini sudah sampai begitu tinggi, bermakna graf mereka, itu istiqamah mereka. Itu istiqamah mereka berbanding dengan istiqamah kita lain. Plus ujian, plus apa semua tu pada orang-orang salih ya. Jadi mula-mulanya ialah istiqamah ya. Istiqamah. Tengah-tengahnya selamat. Tak jatuh. Stay up sekali. Akhirnya jannah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita dapat ya. Susah macam mana pun dapat. Macam mana cari, ingat ya. Kita jangan serahkan nasib saja ya. Anak nak tinggal maksiat, tak boleh lah. Do something. Cari guide, cari doktor, cari profesor, dampingkan diri dengan dia. Selalu berdamping dengan orang yang boleh x-ray sama kita. Selalu berdamping dengan orang yang boleh laser kita. Laser. Memang laser lah, kena laser. Kena laser begitu ya. Jadi kita boleh baik. Do something. Itu namanya jadikan nafsumu nafsul mulhamah. Cari ilham. Anak try. Tak boleh. Tak boleh. Namanya kau menedahkan dirimu. Syaitan tepuk tangan saja. Kau kena do something. Kalau kau nak tinggalkan maksiat, kena buat something, kena usaha. Begitu juga kita bilang nak amal tadi. Nak istiqamah susah. Anak try. Tak boleh lah. Anak try tak boleh. Cari ilham. Pada waktu yang gini, kau pergi masjid. Orang sembahyang duha. Kau pun sembahyang duha juga. Pada waktu ini, kau baca majalah, surat khabar, tepikan semua. Do something. Jadi kau boleh buat ibadat. Jadi kau boleh ibadat. Nak istiqamah bangun malam. Susahlah nak bangun. Tegai. Tak boleh. Do something. Apa yang boleh melalaikan kau sebelum tidur, kau jangan buat. Jadi kau boleh bangkit selepas tidur kau boleh bangkit ibadat. Kena do something. Tak boleh tidak. Kalau perlu makan vitamin. Orang kalau ada sakit. Anak ada pantang tapi tak baik. Kena makan vitamin. Kena operasi. Kena jumpa doktor. Pergi ya. Pergi. Jadi asalkan kau dapat maintain, kau tidak susah. Apabila engkau jahil, maka bertanyalah. Betul tadi. Jahil, apa nak buat? Anak tak ada ilmu lah. Orang-orang alim lain ni. Belajarlah. Semua orang boleh belajar. Apabila jahil, belajarlah. Dan apabila engkau menyesal, maka tinggalkanlah. Menyesal juga. Menyesal. Tapi buat lagi. Dikeplak. Baru tengok kau menyesal tak menyesal. Betul ya, terus terang cakap ya. Orang konon-konon maksiat tu, konon-konon macam menyesal. Tapi dalam background dia punya mind, it's fun, it's nice. Dah standby nak buat lagi. Kena keplak baru kau tahu tengok kau macam mana. Dan keplak bukan aku ya, malaikat yang keplak nanti ya. Bukan keplak saja, keperuk ya dalam barzahmu nanti. Begitu ya. Na'udzubillah ya. Tengok kau insaf ke tidak. Ketika tu barulah kau menyesal tak berguna lagi. Baik ya. Kalau dah menyesal, tinggal kena. Menyesal kau buat lagi. Dan apabila engkau memberikan kepada seseorang, maka sembunyikan. Kalau beri, jangan sembunyikan. Beri, jangan ditampilkan. Jangan menyakiti orang. Beri, sembunyikan. Orang tak tahu. Bagus. Jadi satu dunia tahu. Ambil gambar. Baik. Saidina Umar, orang kampung yang susah-susah, kok pagi ada gandum ya? Siapa yang tahu? Semua tak tahu. Bermakna ya, orang miskin pun boleh tidur lenyak, khalifahnya tak tidur. Patutnya orang miskin tak boleh tidur, anak miskin, anak tak boleh tidur, anak lapar, anak siapkan jualan sampai besok pagi. Maknanya zaman Saidina Umar ya, orang miskinnya lebih lena pada khalifahnya tau. Dia tidur, dia pun tak tahu, pagi kok ada gandum, siapa yang hantar. Apabila wafat khalifahnya, baru tengok masa mandikan mayatnya kapalan belakang. Kapalan tu apa? Kulitnya ditebal. Pasal dia pikul gandum. Malam hantar sana, hantar sini. Sembunyikan. Tak orang tahu. Wafat dia baru orang tahu. Rupanya Amirul Mukminin yang hantar. Alah.
Dan dia pun bukannya kaya. Dia pun susah. Bajunya pun bertampal. Tapi mendahulukan orang semuanya begitu ya. Kalau beri sedekah sembunyi, tak sampai orang tahu. Siapa lagi beri sedekah sembunyi? Nabi kita lah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikasih Yahudi buta tu makan tiap petang. Sayyidina Abu Bakar best friend dia pun dia tak bilang. Kalau kita bilang, Abu Bakar mari temani aku, kita kasih makan Yahudi, kita buat amal jariah sedikit dia. Tak ada. Nabi kasih sedekah Yahudi, Abu Bakar pun tak tahu. Abu Bakar kan best friend Nabi, senantiasa menemani Nabi. Nabi buat bakti dengan orang yang buat bakti kok dengan Yahudi ya. Buat baktilah dengan orang Islam itu Rasulullah yang mulia namanya. Mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, penghulu kita, pemberi syafaat yaumil akhir. Ya. Nabi tak kasih tahu Abu Bakar pun yang Nabi suapkan Yahudi. Aku suapkan Yahudi tahu Abu Bakar. Begini. Tak, Abu Bakar pun tak tahu yang Nabi suapkan. Siapa lagi yang tak tahu? Siti Fatimah tak tahu bapaknya beri kebun tamar berekar-ekar. Bapaknya beli kambing beribu-ribu. Beri emas berkati-kati. Siti Fatimah pun tak tahu. Tak ada ceritakan orang. Sembunyikan. Lepas wafat Rasulullah, Siti Fatimah minta sama Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, agak-agaknya kalau bapak, hati-hati ya kalau baca riwayat-riwayat gini. Bukan bermakna Siti Fatimah, bukan bermakna Sayyidina Abu Bakar sembunyikan daripada Fatimah. Dan bukan bermakna Fatimah tu tamak harta nuntut. Tidak ya. Cuma dia nak tahulah bapaknya, prosedurnya saja. Ya Sayyidina Abu Bakar, kalau engkau meninggal, siapa yang mewarisimu? Ya anak-anakku. Bapak aku meninggal kok, aku tak dapat apa-apa ya. Sayyidina Abu Bakar panggil Sayyidina Umar. Jadi dua orang menjadi saksi bahawasanya ayahandamu pernah bersabda, kami pada Nabi tidak diwarisi. Jadi kalau ada pun tak diwarisi. Tapi ada ke tidak barangnya? Mari taksir bersama. Kan mereka catat, mereka rekod. Perang sekian, berapa banyak kuda dapat. Perang sekian, berapa banyak emas dapat. Kenapa ya kok harta rampasan perang kok banyak begitu? Sebab jahiliah ni dia kalau perang dia bawa harta dia tahu, berpeti-peti dia bawa. Dia bawa harta dia banyak, berpeti-peti dia bawa, plus bawa bininya, anaknya. Jadi dia pegang bininya pekik-pekik kat belakang, bang, lawan bang. Jadi dia tengok anak dia, bini dia, kalau aku mati dia ni kena ambil orang, harta kena. Jadi demi isteri dan anak-anak dia fight sungguh-sungguh. Kalau kita memang nyawa pun kita serah pada Allah kan. Jadi mereka bawa anak dan isteri untuk kuat semangat. Mati tak? Mati juga. Orang Islam ambil. Halal. Sebab dia kena demi dunia. Jadi dia punya perang tu dia bawa emas berpeti-peti, dia bawa isteri dia pekik-pekik. Bang, lawan bang. Jadi untuk membangkit semangat dia begitu ya. Jadi semua jadi emas ini dah bagi pada Bani Fulan. Kambing ini dah bagi pada orang Fulan semua. Manis Siti Fatimah pun tak tahu yang ayahandanya beri begitu banyak. Pernah ada begitu banyak dan begitu banyak. Semua sedekah Nabi sembunyikan. Semuanya disembunyikan. Sedekah yang boleh dizahirkan yang bukan kepada manusia. Pada badan. Pada persatuan. Rumah anak yatim gitu. Itu boleh. Tidak aib. Kalau pada individu manusia tak boleh. Aib dia, kita tak ada markah. Malu dia, tersakiti dia, kita tak ada markah. Kita boleh beri kepada yang secara open. Rumah anak yatim, rumah persatuan kebajikan boleh. Itu pun syarat yang nak memberi secara open kena orang yang kebal. Daripada ujub, riak, takabur. Maka ghurur. Semua tu terpelihara. Baru boleh beri secara terbuka. Itu pun kalau diberi secara senyap, pahalanya 70 kali lebih ganda daripada diberi secara terbuka. Begitu ya. Jadi kalau beri dengan seseorang, maka sembunyikan. Kalau jahil, dia ditanya. Jahil ditanya. Jahil bertanya. Apabila menyesal, ditinggalkan. Apabila memberi, sembunyikan. Itu semua selamat. Tak selamat, jahil tak bertanya. Tak selamat, menyesal tapi tak ditinggalkan. Namanya tak menyesal. Tak selamat, tak hasil. Memberi tapi dipamerkan. Taubat. Taubat daripada dosa seperti orang yang sakit meminum obat. Dan sebagaimana sebaik-baik obat itu ialah sesuai dengan penyakit. Maka sungguhnya sebaik-baik taubat itu menghilangkan sifat mengekali maksiat. Betul. Ambilkan minyak urat, minyak serai. Kenapa? Saya sakit batuk lah. Batuk kok pakai minyak serai. Batuk pakailah obat batuk. Obat batuk? Ibu dan anak ke? Obat batuk yai dan cucu ke? Umpamanya. Sakit batuk kok obat minyak serai. Tak sesuai. Belikan saya aimo. Kenapa? Lutut saya ni sengal lah. Lutut sengal kok pakai aimo. Jadi kalau tobat, kita tengok apa penyakit engkau. Kalau engkau gitu, kau kena pantang.
Kalau engkau doyannya wedok, na'udzubillah, ya jangan kat tempat situ. Cari wedok yang halal, pujuk. Pujuk apa? Isteri. Cari isteri yang halal. Tak boleh 1, 2, tak boleh 2, 3, tak boleh 3, 4. Begitu ya. Begitu. Cari kalau kau punya penyakitnya wedok, obatnya ialah kahwin. Obatnya kahwin. Tak boleh juga lagi. Cari obat yang lagi bagus. Kurangkan energimu. Jangan banyak makan madu, jangan banyak makan itu semua begitu. Poso umpamanya ya. Begitu. Jaga matamu. Jadi cari tobat yang sesuai dengan penyakitnya. Sakit begini. Saya kencing manis lama makan ubat kok tak baik. Makan apa? Makan Panadol. Ya macam mana nak baik? Namanya kaunya jendul. Kok sakit kencing manis kok makannya Panadol. Saya dah try. Tak boleh. Kena cari obat yang sesuai. Obat sesuai ya. Jadi obat yang sesuai, jadi kita dapat kalau kena obat yang sesuai, ada penawarnya. Pantang yang sesuai ya. Baik. Jadi obat yang sesuai ialah jangan mengekali maksiat itu. Cari jalannya, cari solusinya. Ditanya kepada Ibrahim bin Adham, subhanallah, kalau wali, minatnya wali ya. Dia wali, ceritanya wali-wali dia ada sebut. Berkata Elvis Presley, berkata Presiden Ronald Reagan, dia tak ada sebut. Wali tukilnya daripada wali. Ahlilah, ini dah leader-leader dia semua. Inilah idola-idola dia semua begitu ya. Baik. Berkata Ibrahim bin Adham, ini idola Pak Sumit kalau kau nak tahu. Pak Sumit tidak idolakan fulan dan tidak idolakan fulan. Walaupun biasa dia bergambar dengan fulan ataupun biasa dia dikunjungi oleh fulan, tapi bukan orang itu menjadi idola dia. Ya. Ibrahim Adham dengan Pak Sumit berapa jauh agaknya jarak waktunya? 5 tahun? 5 kilo? Ratusan tahun. Orang-orang saleh ni, idola mereka, suri tauladan mereka, pencontohan mereka, orang kini, zaman kini tak laku. Dia punya tengok orang silam. Pesennya pun kayak orang zaman dulu. Caranya pun kayak orang zaman dulu. Idolanya pun orang zaman dulu. Begitu ya. Kau tengok diorang. Diorang tak kayak orang-orang moden punya cara tu. Lain pada diorang. Tak laku. Sebab paling tidak, benda yang kau pakai tu, benda yang konsepmu tu, konsep alam dah tak elok lah. Alam dah rosak lah. Senang cakapnya ya. Jadi mereka, Pak Sumit punya idola, Abu Yusuf Al-Ghadi, Ibrahim bin Adham, begitulah mereka semuanya gitu. Idola mereka orang-orang silam zaman dahulu. Berkata, ditanya kepada Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, kenapa engkau tidak menggauli manusia? Diorang ni semua tak suka menggauli manusia. Suka menyepi. Dia popular zaman lepas mati dia daripada zaman dia. Orang banyak tak tahu, dia menyembunyi. Ya. Jawabnya, jika aku menggauli orang yang di atasku, ia akan takabur ke atasku. Dia cuba nak pijak aku. Dan apabila aku menggauli orang yang di bawahku, ia tidak menunaikan hakku. Dan apabila aku menggauli orang yang sebanding denganku, ia akan hasad denganku. Betul ya. Jadi baik tak susah. Kalau bergaul dengan orang atas-atas, tak banyak sikit dia pandang kita begini tau. Jadi macam mana? Bagaimana begitu? Jangan kita heran dengan dia. Kau nak cakap semua dengan gaya orang yang lebih up. Allah, semua begitu. Kita tak heran semua begitu. Kalau dengan orang atasku, dia menghinakan aku. Kalau orang yang rendah, dia tak tunaikan hak aku. Dia tu apa? Kalau salah aku, dia tak tegur. Sebab dia rasa dia rendah. Segan. Takkanlah nak tegur sama Pak Ustaz. Takkanlah nak begitu. Kalau bergaul dengan orang rendah, dia tak menunaikan hak aku. Dia tak tegur aku. Dia tidak membetulkan aku. Kalau yang sama label dengan aku, hasad. Sebab orang kalau hasad, dia lain label. Yang orang tak hasad dengan ustaznya. Ustaz tak hasad sama muridnya. Murid hasad sama murid, ustaz hasad sama ustaz. Jadi kalau aku bergaul dengan orang sama label dengan aku dihasad oleh mereka. Baik jangan bergaul dengan orang. Itulah. Jadi mereka kalau bergaul dengan siapa, orang kubur. Imam Bahlul suka, wali-wali suka pergi kubur. Pak kubur, Imam Bahlul orang nampak dia di kubur. Kenapa anda selalu di sini? Imam Saidi As-Sakati, wali besar. Alamak, Imam Bahlul lah. Nampak kat kubur duduk aja. Dia tak berani tahu orang wali-wali ni, dia kalau nak cakap dia hembus. Jadi dia tak berani. Dia datang, buat tanya, Imam Bahlul, dekat sini, Imam Saidi As-Sakati tu besar. Imam Ghazali hormat sama dia, bukan main punya tinggi. Nama dia selalu tukil kisah-kisah awliya-awliya. Imam Bahlul, duduk sini. Aku suka sini.
Dia tak, orang sini kalau aku jalan tak ada satu pun mengumpat aku. Bergaul dengan orang dunia, baik-baik berbual. Aku jalan je, orang umpat aku. Oh, betul juga cakap dia. Jadi orang suka tak campur orang. Loner. Memang saya ada sakit. Apa lagi aku nak bual dengan dia? Dengan wali-wali aku jangan salah bual tau. Barang sekarang mahal ya. Marah Imam Bahalul. Mahal tak mahal bukan urusan kau. Yang bayar Allah bukan kau. Kalau satu keping roti 1 dinar pun yang bayar bukan kau. Yang bayar Allah. Amalan kau mahal tak mahal kau tak kisah ya. Roti mahal kau kisah ya. Oh, tu dia kat kaki jalan. Betul juga dia cakap. Imam Bahalul lah. Itu wali-wali Allah punya cara. Dia tak suka begitu. Dia suka loner sendiri. Dan kalau dia di tengah-tengah kita, kau jangan sangka dia sedang seronok dengan kita. Dia hanya meraihkan kita saja. Tapi dia pandang kita macam dia pandang televisyen. Orang pandang televisyen, orang kata pandang televisyen, dia nampak orang sedang masak dalam televisyen, nampak orang sedang berburu dalam televisyen. Tapi dia sebahagian pada mereka tak. Tidak akan, dia cuma tengok saja. Dia kalau pandang kita macam pandang televisyen. Macam antara dia orang macam dalam box dia sendiri. Lepas tu orang tengok dia dalam alam dia, sendiri hal dia. Dia betul dia memboxkan diri dia. Jadi dia kalau pandang kita semua tu macam televisyen. Dia tengok kita, dia tengok dia bukan tengok kita, dia tengok hati kita, tengok sikap kita, tengok otak kita. Tapi dia punya televisyen dia boleh adjust dari sini. dia ada remote-nya. Tapi dia punya pandang kita, dia orang suka menyendiri. Imam Ibrahim bin Adham suka menyendiri. Dan orang nak hampir dengan dia, kena test. Yang boleh accept dia boleh accept. Pak Sumit, tak semua orang boleh damping dengan dia tau. Yang damping dengan dia, yang kutuk dia lebih banyak daripada yang sanjung dia. Dia datang nemen-nemen jauh, orang kayak gini rupanya. Begitu ya. Dia tak suka. Dia bukan haiwan zoo. Orang datang semua jadi minat. Dia makin nak jauhkan orang. Biar kau tak minat gitu. Jadi yang datang dengan dia, yang suuzon dengan dia lebih banyak daripada yang cinta dia. Yang umpat dia lepas tu lebih banyak daripada yang dah belakang-belakang ni lah baru orang, oh Pak Sumit je. Pak Sumit je. Begitu. Masalah apa? Dia orang ngerti. Semua tu. Jadi kalau dia tengok semua, apalah hangpa semua datang ziarah Pak Sumit. Pasal dia orang ngerti. Gitu ya. Baik. Jadi wali-wali ni suka menyendiri. Kalau dia tengah-tengah kita, kau jangan ingat dia tu one of us. Jangan sangka dia mingle around with us. Dia masukkan diri dalam belun. Jadi dia tengah-tengah kita, tapi dia protected. Dia ada box dia sendiri. Jadi pandang kita semua macam pandang televisyen. Tapi dia boleh kontrol lah. Dia boleh kontrol. Habis, dalam televisyen kau boleh salaman dengan kita. Dia boleh keluarkan tangan dia daripada kacanya untuk salaman dengan kita. Itu orang wali-wali ya. Kau jangan sangka mereka tak ada televisyen. Jangan sangka mereka tak ada box. Mereka ada personal box. Jadi di tengah-tengah kita, dia dalam box dia sebetulnya. Dia dalam fish tank dia. Dalam fish tank dia. Kau tengoklah ikan dalam fish tank dia dalam hall kita tak? Dalam hall kita kan? Kita makan, kita minum, dia nampak tak? Tapi dia sama dengan kita tak? Dia tetap dalam air dia, dalam fish tank dia. Wali-wali gitu. Dia dalam alam dia, dengan pernafasan dia, dengan kehidupan dia, walaupun di tengah-tengah kita. Begitu ya. Ini wali-wali. Kena faham konsep mereka. Kata Abu Yusuf Al-Ghadi, siapa yang mencari 3 perkara, ia tidak selamat dari 3 perkara. Pertama, siapa yang mencari harta dengan kimia, tidak akan selamat daripada muflis. Cari harta dengan kimia. Kimia tu benda-benda sains ya. Nanti akan bankrupt. Kedua, siapa yang mencari agama dengan falsafah, tidak selamat daripada zindik. Zindik tu kita bilang gila lah. Zindik Zindik dia jadi gila ya. Etis ya. Dia zindik. Falsafah. Oh, menurut fikiran saya, menurut renungan saya, dalil mana, iman mana. Cari agama semua pakai akal. Semua pakai akal. Habib Omar kan bilang, perkara dalam Al-Quran semua tu masuk akal ke? Ashabul Kahfi hidup 300 tahun. Masuk akal ke? Syurga, neraka, penciptaan langit, masuk akal ke? Semua benda tak terjangkau oleh akal, tapi terjangkau oleh iman. Kalau dengan akal baru kau sanggup tunduk, kau takkan tunduk untuk mempercayai ini. Tapi dengan iman membuat kau bukan hanya tunduk, bahkan kau bersiap sedia untuk menghadapinya. Begitu ya. Jadi siapa belajar agama dengan falsafah akan jadi orang yang tidak pegang agama ya. Dan ketiga, something like that lah. Pakai kimia.
pakai test detect, pakai alat ding 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 ding, ada besi kat dalamnya, ada apa semua. Please lah, modalnya lebih banyak daripada penghasilannya. Ada tak orang? Tapi kadang-kadang jumpa berkati-kati emasnya. Rupanya bukan emas betul. Syaitan palsukan dia. Dia ingat dapat emas berkati-kati. Tapi aku tengok kau masih miskin. Ceritanya masih buruk. Kan nampaklah hasilnya. Orang meniaga kan nampak juga setahun 2 tahun. Ceritanya ganti, rumahnya besar. Saya detect, saya ada alat, dapat emas. Ya. Rupanya emas palsu. Begitu ya. Dan ketiga, siapa yang mencari fiqah dengan hadis-hadis yang gharib, hadis pelik, dia tidak selamat daripada dosa. Betul. Belajar fiqah, kok dengan hadis yang pelik-pelik, pasti dosa. Batal dia bilang sah, haram dia bilang halal, halal dia bilang makruh. Allah. Pasti jadi tidak betul. Dan bukan hanya hadis yang gharib ya. Nak belajar fiqah dengan hadis yang sahih pun, kau salah fahamnya. Belajar fiqah dengan ulama yang mengeluarkan hukum daripada hadis. Kita kalau belajar kan Imam Syafi'i, hadisnya satu, keluarnya macam-macam. Contohnya ada satu tempat macam satu kolam gitu dekat zaman Nabi. Tempat orang, kolamnya tak begitu besar sangat. Tapi orang buang sampah, orang buang bangkit. Orang tanya Nabi bilang itu kolam kotor. Kemudian Nabi ambil wuduk. Jadi setengah orang bilang, oh harus. Kalau Imam Syafi'i faham, apa tahu? Nabi bilang kolam tu kotor. Nabi ambil wuduk daripada kolam yang bersih. Betul tak? Orang tanya, apa hukum air ini ya Rasulullah? Airnya kotor. Tapi kemudian Nabi ambil wuduk. Tak mestinya Nabi wuduk daripada kolam itu. Nabi ambil wuduk daripada kolam lain. Cuma dalam hadis tu menyebutkan, lepas orang tu bertanya, Nabi ambil wuduk. Tak pakai gitu. Kalau kau faham zahir hadis, macam Nabi ambil wuduk daripada kolam yang kotor itu. Begitu ya. Macam arwah Haji Seman lah, arwah Haji Seman kita. Minyak mendidih saya ambil wuduk. Tak apa-apa. Minyak mendidih aku ambil wuduk pakai air. Bukan minyak wuduk pakai minyak. Mafhumnya begitu. Kalau belajar fiqah daripada hadis, dan kau tak faham hadis, maka keluar hukum yang pelik-pelik. Tengok begini. Kau tak tahu mafhumnya. Macam kita belajar Bahrul Mazi, bab memilih orang jadi imam. Nabi sebut mesti qari bacaan. Kemudian Nabi bilang tahu sunnah Nabi. Kemudian apa umur yang paling tua. Kemudian yang kaum yang masuk Islam dahulu. Kemudian tuan rumah ataupun tuan madrasah ataupun sultan ataupun qadinya begitu begini. Tapi Imam Nawawi memahami daripada Imam Syafi'i bahawasanya yang maksud qari itu bukan setakat bacaannya bagus. Memang kalau pelat tak boleh jadi imam, tak payah cakap. Yang dah semua bacaan bagus ialah fiqahnya. Hasil daripada fiqahnya, amalannya bagus. Hasil pada amalannya bagus, maka dia jadi orang yang warak. Hasil pada yang warak, dia akan lebih pada warak ialah zuhud. Sebab warak mengelakkan syubhah. Zuhud mengelakkan daripada yang halal sekalipun. Maka kategori yang pertama yang layak jadi imam ialah yang zuhud. Kemudian warak, kemudian faqih. Kemudian baru qari. Nabi cakap qari dulu ke? Hasil daripada qari ialah sampai menjadikan warak, menjadikan zuhud. Fahamnya tengok ulama punya faham. Bukan kayak kita punya faham. Jadi nak belajar fiqah bukan dengan setakat hadis yang zahir saja. Tengok macam mana ulama memahami fiqahnya begitu ya. Jangan kau bergaul dengan orang yang di bawahmu sehingga ia tidak menyakitimu kerana ia tidak mengetahuimu. Dan jangan engkau bergaul dengan orang di atasmu sehingga ia tidak sombong ke atasmu. Ya. Kalau bergaul dengan orang bawah dihinakan kau. Umpamanya lah ustaz, kiai kan jaga cermat dan tertib. Orang yang tak pasang ni, ayo mari ajak warung-warung, ajak pergi pasar malam yang ada muzik-muzik apa semua. Kononnya nak entertainkan ini ada dayau datang dari jauh. Salah. Minta maaf ya. Ada habib-habib datang, kiai-kiai datang, jangan ajak makan luar ya. Itu bukan satu menghormati mereka atau menghinakan mereka. Kau beli prata, kau ajak makan rumah tu lebih afdal. Daripada mari pergi walau restoran sekalipun. Apalagi kalau makan macam kedai-kedai kita, restoran-restoran tom yum dengan ada televisionnya, ada apa semua itu. Itu bukan meraihkan mereka, itu menghinakan mereka. Itulah. Jangan bergaul dengan orang-orang yang orang ngerti, nanti dia menghinakan kau. Maksudnya dia meletakkan kau benda yang kau nak elak, dibawa kau ke situ.
Alamak, bawa Habib makan dekat tempat makan itu, makan ni, sell out. Bentang. Habib ni keluar kereta pun dia buka serban dia. Alamak, orang ajak dia ikut. Begitu ya. Malu dia. Dia tak pernah campur gaul kat negeri kita, bawa campur gaul. Situ table ada perempuan, situ ada orang merebang. Ini television ada kumandang, semuanya. Yang angkat air budak perawan. Sampai ewah kita tengok Habibnya. Alamak, tu kau jangan bergaul sama orang yang bawah kau. Bukan maknanya sombong ya. Orang yang tak reti kau, kecuali dia dah tahu kau begini. Jadi dia akan muliakan kau. Maksud muliakan kau, dia tak akan sampai membuat kau benda-benda yang kau elak, dia buat kau terbuat. Itu ya. Jangan bergaul dengan orang yang atasan kau, yang tak tahu, tak faham kau. Dia akan kau kuli dia. Jemput kau datang rumah dia, suruh baca doa berkoyan-koyan. Jadi macam kau kuli dia. Pasal dia dah jemput kau, apalagi kau dia dah salaman kau. Ustaz baca doa ya, suruh sepupu dia, suruh abang saudara dia. Jadi macam dia dah panggil satu tukang kuih, dia datang rumah dia, buatkan dia jemput-jemput, buatkan dia onde-onde, buatkan dia kuih koci. Begitu dia perlakukan kau. Alamak, macam-macam begitu ya. Allah, susah mau cakap. Orang yang atasan gitu. Kalau jemput kenduri pun gitu. Minta maulid dia, kemudian yasin tahlil. Kemudian minta ceramah, dan apa lagi? Dan ratib. Kadang kita nak tanya, talqin nak sekali tak? Tu orang yang ada dia rasa dia dah undang kita tu, dia got the right to demand this. Kau tak tahu kalau maulid tu paling tidak 1 jam, 1 jam setengah. Dengan tahlil paling tidak lagi setengah jam. Dengan ratib paling tidak, ini penat, aku pun penat, orang datang pun penat juga. Habis mentang-mentang kau dekat rumah aku ni, orang bukan sembarang boleh datang tau. Aku sanggup kasih envelope tebal ni. Jadi kau pun macam-macam. Alamak. Itu maksudnya ya. Jangan bergaul dengan orang yang tak faham kita, nanti dia bawa kita pergi kat tempat yang bukan. Itu menghinakan namanya. Bukan menghinakan kita, dia tak panggil kita tuan yang mulia. Bukan begitu ya. Maksudnya dibawa benda yang kita pantang, kita tak minat, dibawa kita. Itu menghinakan. Dan orang yang atas tu, dia jadikan kau macam kuli dia. Dia dah upah kau, dia macam-macam suruh macam-macam doa, suruh begitu semua. Allah. Macam ulama upahan lah kononnya begitu. Allah. Banyak tercengang aku, alamak. Panjang-panjang pulanya. Minta ini, minta gini. Lasan macam aku nak tanya, talqin nak tak? Talqin sekali. Allah. Kalau dia begitu, kalau dengan talqin sekali, boleh jugalah. Dia tak dengan talqin ni sudahlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mendapat berkat Pak Sumit. Kita belajar. Mudah-mudahan kita dapat dapat suluh hati kita ya. Lain wali-wali punya konsep ya. Benda-benda gini yang jadi minat dia ya. InsyaAllah kita akan tengok ya. Daripada yang berikutnya, berdosa seseorang yang menceritakan semua perkara yang didengarnya. Apa dia dengar cerita sama orang, perlu tak perlu, bagus tak bagus cerita sama orang, dia transfer. Kadang beritanya tak tepat, kadangnya beritanya tepat tapi supposed to be rahsia. Ingat dia, not anything, everything we can relate to anybody. Kalau seorang beritahu sama kita, bermakna dia tak payah bilang ni rahsia ya, dia tak payah cakap. Tapi kau kena tahu, dia jenis orang yang cerita dengan segala manusia ke? Dan kau tak pernah dengar dia cerita dengan segala manusia dan kawan-kawan lain. Dan kau bila kau dapat cerita tu, it's not for you to relate to anyone else ya. It's for you to keep, It's a secret he's telling you. Jadi kalau semua orang cerita sama kita, kau kena cerita sama orang lain. Adabnya ya. Kecuali kau tahu cerita tu dia memang cerita dengan umum juga. Kau tidak, kau tak payah semua. Sekadar yang kau dengar, kau ceritakan sama orang lain. Itu semua tu adab dalam pergaulan ya. Simpan rahsia yang tak disebutkan sebagai rahsia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.